Okey, so hari ini kita hendak belajar ni saya dah masukkan dekat e-learning So kita nak belajar nak buat butang, minggu lepas dah buat butang. Kita dah masukkan gambar, dah buat butang. Okey, sekarang kita nak belajar nak arahkan butang tu. Pergi ke mana Okey, contohnya masuk, lepas tu pergi, kemudian kita buat arah ringkas. Kemudian kita akan buat ni, input text. Membina input text, kemudian membina memaparkan apa yang input text tadi. Saya share ke awak dengan saya tak share lah, apalah. Cok sendiri dah cakap. Saya dah masukkan ni dah masukkan dekat e-learning. So hari ni kita akan belajar membina butang, input text dengan output text lah ataupun output nama. Input nama dengan output nama So kita sambung yang minggu lepas punya. Okay, minggu lepas saya dah tunjukkan macam mana nak buat butang, macam mana nak buat background. So ada apa-apa nak tanya tentang berkaitan dengan minggu lepas. Kemudian kita nanti arahkan, hari ini arahan bagaimana benda tu hendak digunakan, butang tu nak digunakan. Kemudian kalau dah boleh berjaya, kita buat macam mana kita buat input text. Okay, benda ni saya dah upload dekat e-learning. So bolehlah download untuk sebagai rujukan. Okay, ada apa-apa nak tanya berkaitan minggu lepas punya aktiviti? Ada yang tak berjaya? Ada yang KO? Ada yang okey? Okey ke KO? Minggu lepas? Ini yang minggu lepas saya buat. Sekejap saya buat saya buang ni dulu. Sekejap minggu lepas kita buat intro So bila kita mainkan, ini yang minggu lepas punya So ini macam montage lah, tapi simple saya buat yang mana saya buat motion. Sekejap. Ni saya buat motion twinning lah. Mana ini, ni yang saya katakan, ini yang twinning tu So perkataan welcome masuk tengah, kelihatan kejap berapa saat, 2 saat. Saat ketiga dia menghilang, membesar dan hilang. Kemudian disambung pula perkataan tu mengecil naik ke atas. Kemudian saya buat twinning, logo tu datang dari bawah. Tajuk kita punya apps ni contohlah. Tapi ini saya gunakan grafik kalau nak gunakan teks, so kena buat simbol teks apa ni, simbol tajuk. Okey, lepas tu sampai sini. Okey, dalam 3 saat introduction saya ataupun montaj saya. Nak buat lebih, tak payah lebih banyak sangat lah. Kalau nak buat cukup sekadar 10 saat je lah. Macam introduction. Okey, ada nak tanya? Tadi macam chat ada cakap apa, tanya apa? Tengah-tengah doktor, tengah-tengah apa? Hajar. Saya tanya
Faham tak pasal minggu lepas? Tak dengar, tak dengar. Apa? Tak dengar. Kan doktor cakap faham tak minggu lepas? Hmm. Cakap tengah-tengah. Okey, boleh buat tak yang ni? Tadi yang dah cuba buat? Sebab kita nak teruskan ni. Nak buat paparan login. Maksudnya paparan ni lah. Paparan seterusnya. Iaitu scene kedua. Okey, kalau tak ada saya teruskan. So sekarang kita contohnya dah habis buat montage ataupun introduction. So kita masukkan scene barulah. Okay, insert new scene. Okay, dan lihat scene saya ada scene 7 sebab sebelum ni kan saya tunjukkan saya masukkan scene kemudian delete. So dia akan ikut yang terakhir. Maksudnya kalau saya delete ni saya tambah lagi automatic dia akan jadi scene 7. So saya rename balik. So ini konon-konon scene 2 lah. Okay. So kat scene 2 ni sekarang saya nak masukkan latar belakang yang sama. So cara untuk dapatkan latar belakang sama senang saja pergi kepada intro. Saya kata apa yang kita nak standardkan. So contohnya latar belakang ni. Copy je, klik kanan. Maksudnya okey saya aktif dekat layer biji ni, copy frame. Dekat pula copy frame. Lepas tu pergi pada scene kedua kat sini. Klik frame pertama. Edit paste in center. Paste apa yang saya paste tadi? Copy saya tak klik ni. Ni copy. Pergi scene 2. Edit paste in place. Maksudnya dia akan standard, tak akan bergerak pun. Okay, maksudnya bila kalau mainkan pertukaran antara satu scene dengan scene lain tak ada nampak berubah. So nampak macam cantik, nampak macam satu scene yang sama saja semua. So itu bagaimana nak copy paste, sama ada copy objek tu ataupun anda copy frame pun boleh. Copy frame, lepas tu pergi frame kedua, paste frame sahaja. Paste frame. Okay, kalau copy gambar, nak tempat yang sama, edit paste in place. Maksudnya kita copy kalau misalnya kata kedudukan dia ke atas, so bila kita paste, kedudukan dia pun dekat ke atas juga. Sekejap ada call. So sekarang saya nak masukkan, maksudnya ini adalah paparan login. Okay, ini paparan login. So untuk nak buat ni, so saya letak dekat layer yang sama. So saya tulis arahkan. Bukan dynamic text, static text saja. Sila besar sangat file ni kita kecil. Saya 24. Okay, bergantung kepada target audience kita. Sila typekan nama anda pada ruangan yang disediakan. Bergantunglah awak nak letak macam mana. Apa arahan yang awak nak letak. Okay. Ni arahan dia supaya pengguna tu klik kita masukkan
nama. Kemudian menggunakan text tool, menggunakan input text. Okey, tak ada dulu. Saya tunjukkan dulu contoh. Kenapa pula input text? Factor ni. Okey, ini menu utama. Nanti kat sini kita akan ada input text, kemudian ada tekan butang, pergi ke scene seterusnya. So, scene seterusnya saya insert lagi satu scene. Ni pun saya ubah jugalah. Sekejap Jadi scene 3. Saya nak tunjukkan satu dulu. Arahan apa? Arahan butang dulu. Teks tu nanti kejap copy frame sini, pergi sini. Paste frame. Okey. So ini kejap. Ini scene 3 Saya adjust ni. Okey, sekarang ni kita di scene kedua. Ni scene 2. Nak tunjuk je. Okey So kat sini scene 2. So nanti kita ada letak butang. So untuk buat butang just insert, buat simbol baru ataupun gunakan yang sedia ada. Sekejap saya ada tak? Ini butang input ataupun mula tak ada. Tak ada. Okay, so buat butang dulu. New symbol, button. Contohnya lah. Button. Start. Okay, kat sini saya import. Saya punya ni. Ini saya katakan ni boleh ambil daripada internet. So saya banyak ambil dekat freepik.com. Bentuk-bentuk image vector. So saya typekan. Kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris saya pun dah. Okay, kena ketetapkan. Ni mulalah, start pula. Mula. Arahan tadi bahasa Melayu. So setkan jenis teks dia, jenis yang mana. So kalau untuk budak-budak, ini adalah untuk pelajar budak-budak lah. So komik ada tak? Komik tak ada. Ni komik sans. Size dia kita besarkan lah. Okay. Okay, kemudian kita tukarkan ni menjadi F6. Ini tukar jadi biru. Tanah biru. Jadi hijau. Okay. Okay, so itu untuk butang. So saya letakkan butang saya di sini. Okay, kalau besar, kecilkan. Dan ingat, semasa kecilkan, jangan lupa tekan butang shift. Okay, sekali lagi, saya buang, saya tambah layer dulu supaya senang nanti. Ini biji, supaya kita tahu. Okay. Sekarang bila tekan mula, aplikasi akan berhenti di sini tau. Dia akan mainkan intro. Sampai di sini akan berhenti. Pengguna masukkan nama. Pengguna klik butang ni baru dia pergi ke scene
3. Okay, so untuk arahan berhenti di sini, okay, so buka code snippet ni, pergi kepada action script, timeline navigation, pilih stop at this frame, berhenti pada frame ini. Okay, so automatic ataupun kalau dah hafal, stop kurungan-kurungan, simbol apa? Rangkuman ni. So yang atas tu boleh buang sebagai panduan saja. So bila saya mainkan, okay, so dia akan berhenti di sini. So bila klik butang ni, tak pergi mana-mana ni. Oh, saya salah ni. Butang-butang so itu arahan stop. Stop di sini. Okay, so kita dah berhenti di sini dan kita nak arahkan butang ni pergi ke mana? So pergi ke frame scene 3 frame pertama. Okay, so kita berikan nama first kita highlightkan ataupun aktifkan butang tersebut dan berikan instant name. Tak kisah, ini bergantung kepada masing-masing. Okay, mula, nak letak mula ke nak letak apa-apalah, supaya kita boleh kenal butang mula underscore butang underscore mula. Okay, dah bila kita dah beri instant name, so buka code snippet lagi dan kita arahkan ni sama ada kita nak terus berhenti kat sana ataupun kalau benda tu beranimasi kita nak pergi ke sana scene 2 dan terus play pun boleh, bergantung kepada arahan ni. So sekarang kita nak pergi sana dan berhenti, betul? Okay, klik double klik ni. So kat sini nanti dekat action script ni. So ini boleh buang, tak pakai. So tengok butang mula name yang kita berikan tadi ni. Okay, kita nak arahkan pergi mana? Go to silap. Saya silap. Go to in frame. Go to scene and play. Ya. Yeah. Ini go to dalam ini kalau dalam scene yang sama. Sekarang kita nak pergi scene yang berbeza. Go to sorry, saya tak aktifkan. Aktifkan dulu, kena aktifkan dulu baru klik ni. Tambahlah pula. Tu go to and scene berapa? Scene berapa? So automatic dikenal scene 3. Okey, seperti saya katakan kalau ini kalau saya playkan nanti dia terus play. Contoh Okey, berhenti. Saya klik. Dia pergi tapi dia tak berhenti. Sebab arahan dia go to and play. Okay, sama ada awak letak stop dekat scene 3 macam ni. Kat sini scene 3. Ataupun arahan ni awak pilih go to and stop. Boleh tukar. Ada dua cara. Satu, letakkan arahan stop dekat scene 3. Mula pergi ke scene 3. Okay. So itu cara untuk mengarahkan butang tu pergi ke mana. Okay, sebab tu saya tunjukkan patah balik lah. Butang, akan insert new symbol pula. Butang back.
Okay, sama jugalah proses dia masukkan input to stage butang back saya nak guna warna hijau back bahasa Melayu apa? Kembali ke doktor? Kembali. Pula. Comic sense berapa tadi? Kembali ke pangkal jalan. Sama jugalah insert blank keyframe. So kalau nak insert blank keyframe, insert frame. Kalau nak tukar warna jadi putih pula terbalik. Okay, so kat sini scene 3 kita masukkan butang back tadi lah. So, proses dia sama. So nak tahu size, kalau nak standardkan size, tengok kat sini dia punya apa? Size lah butang kalau kita nak standardkan. So kalau kat sini tadi butang 151 399. Sini 151.7 39.9. So standard lah. Okay, kembali letaklah yang sesuai So sekarang butang ni kita nak arahkan patah balik ke contoh je lah ke scene 2 So sama juga start dia, kita berikan nama instant name butang balik ataupun butang kembali lah. Ini bergantung pada masing-masing. So aktifkan butang tersebut, pilih sama juga, klik go to and scene berapa tadi? Scene 2. Tadi kalau nak patah balik ke scene yang lain, saya katakan kalau awak tukar nama, pastikan awak tukar awal-awal. Nanti kalau nak buat coding-coding ni nak leceh, nak tukar satu-satu. Kalau bisa kata nak tukar balik intro, dia akan terus balik ke scene yang pertama. Okay, kalau nak patah balik dekat scene 2, dia akan balik kepada frame pertama. Frame pertama scene 2. Kalau bisa kata kat scene 2 tu menu kita ada di frame ke-20. So kena tukar yang frame ke-20. Ini tak payah tukar lah sebab dekat scene 2 frame 1 dah ada arahan stop. Okay, kalau dimainkan. Okay. Mula scene 3. Kembali di balik scene kedua. Okay, cuba try test dulu tengok. Boleh buat tak? Saya beri tanda di sini supaya kita tahu itu adalah di tengah-tengah. Okay. Okay, cuba buat dulu untuk mengarahkan dia pergi ke scene mana yang kita kehendaki. 320 di sini lebih kurang. So ini kita letak di tengah lah.
Sekarang kita ada 3 scene lah. Introduction, scene 1 untuk input name. Senang je sebenarnya skrip untuk ni lah, arahan go to nak pergi ke mana ya. Fikir logik saja. Blur line tak ni lah kot, tak kuat. So apa yang ni? Apa yang tak dapat, tak faham? Saya ulang balik. Cuba cakap senang. Oh, blur juga. Saya tengok okey je. Yang lain macam mana tengok video yang dekat YouTube tu? Blur juga? Doktor, blur sikit. Ada semua part ke ataupun secertain part? Saya tengok balik nantilah. Okey, sebab itulah saya suka bila awak buat sekali dengan saya ni, supaya yalah, jangan mengharap pada inilah video. So kalau ada masalah saya boleh terus bantu. Okey, sekarang ni kita just buat untuk arahan butang saja. Butang ni pergi ke scene berapa dan patah balik ke scene berapa. Belum kejap saya tengok. Photoshop. Saya rasa dia tak ada masalah untuk outline punya lah, bottle ink. Sama macam pen bucket. Teks dia blur lah. Blur. Ya betul lah. Tak pasal pula. Kenapa blur? Memang source saya daripada apa? Webback punya ni. Okey, boleh buat? Siapa nak boleh cuba buat sambil-sambil ni? Sebelum saya teruskan.
Okay, ini fikir logik saja. So, mula-mula kita buat butang dulu. Butang ni kita beri instant name. Ini bergantung kepada mana supaya sistem Adobe Animate boleh kenal. Okay, kena pastikan aktif. Kalau kita nak aktifkan tu, pastikan dia ada kotak berwarna biru di sekeliling objek tersebut. Bila saya kata aktifkan. So, automatik bila kita letakkan action script, automatik akan ada satu layer dibuat. Ini kita bukan saya buat, automatik. So kat sinilah kalau kita nak lihat dia punya arahan ataupun skrip. Maksudnya berhenti. Dia berhenti kat sini. Okay. So bila berhenti kat sini, so pengguna mungkin baca. Kemudian kita sebab kita nak letak input name, maksudnya dia akan masukkan nama. Typekan mana pula. Okay. Bila dah masukkan tu nama, tekan mula, dia pergi ke scene ini. Okay. Okay. Okay, dekat sini nanti saya tunjuk. Okay, saya nak letak selamat datang. Ini adalah static text. Okay, selamat datang siapa? So dekat sini konon menu lah menu. So saya masukkan dulu simbol. Just saya masukkan dulu ni saya akan buat butang nanti. Saya masukkan grafik dulu. Okay, saya belum masukkan grafik. Saya belum buat butang. Saya just nak tunjukkan konsep dia. Menu. Okay, so saya kecilkan. Main kuis. Okay. Okay, amankan sama rata, sama jarak. Ni sama rata. Sama rata, sama jarak. Sama jarak. Okay, kalau kecil, saya besarkan sedikit. Ni konon-konon menu lah. Ni nanti butang nanti. Tapi ni grafik saja dulu. Lepas tu kat sini arahan. Bila pilih menu. Topik anda lah. Saya gunakan Comic Sans. Saya kartun sikit.
40. Ke bawahkan sikit. So ni butang kembali saya buang lah. Ni pun semuanya saya patutnya saya letak dekat butang PG. Ini saya edit paste. Okey. Boleh berjaya buat. Saya save dulu. Boleh buat tak? Okay, sekarang fikir logik lah, ikut storyboard masing-masing. Okey, sekarang lepas montage dia pergi sini. Pengguna perlu masukkan nama. Kemudian klik mula dia terus masuk ke menu sambil nanti nama dia dipaparkan di sini. Okey, kemudian pengguna boleh klik butang ni untuk masuk ke isi kandungan. Okey, fikir logik saja. Kemudian apa lagi? Ni butang ni ini bukan butang, grafik nanti butang saya buat butang. Maksudnya pengguna klik butang ni dia pergi scene berapa. Klik butang ni dia pergi scene berapa. Pergi butang ni scene berapa, bentuk scene berapa. So maksudnya saya sekarang seperti saya katakan lah, saya lebih suka buat scene by scene dulu pada peringkat awal supaya anda faham konsep animate ni. Kalau anda ada faham sebenarnya boleh buat dalam scene yang sama kalau konten tu tak banyak. Okay. Tapi kalau konten tu panjang, better buat scene by scene. So sekarang saya ada 3 scene. Kemudian tambah lagi 5 scene. So sekarang kalau boleh semuanya ada nanti 8 scene. Okay. Kemudian kalau ada kredit mungkin 9 scene. Ini tambah nanti kredit. Saya tambah. Ini pembangun. Okey. Boleh saya teruskan ataupun nak tunggu? Nak mencuba? Sedang mencuba, Doktor. Okey, alright. Saya tunggu sekejap. Kalau ada yang tak faham, jangan malu, jangan segan nak bertanya. Tapi nak ambil ikon dekat free pick, kena ada illustrator sebenarnya. So, kejap saya share ni. Okay. So, seperti katakan ni banyak sebenarnya. Type je keyword awak dekat freepick.com tu, keluarlah macam-macam butang. Cantik lah. Tak perlu nak sibuk nak melukis sendiri, buat sendiri. Okay, contohnya ni. Okay, macam ni lah. Tapi dia ada free pick buat sekarang. Okay, kejap Okay, so carilah butang-butang yang nak dirasakan. Kalau nak kosong macam ni, carilah yang kosong. Okay, kalau yang nak standard macam ni, carilah yang standard. Okay, kalau yang siap dia ada teks. Tapi teks ni sebenarnya boleh buang dan boleh edit. Okay, tapi seperti katakan perlu ada
sama ada awak menggunakan Adobe Photoshop untuk buang background dia ataupun perlu ada Adobe Illustrator. Okay, siapa perlukan Adobe Illustrator, beritahu, nanti saya masukkan dalam folder yang saya share tu untuk download. Okay, contoh nak ambil satu ni. Ambil contoh. So yang ada berwarna hijau ni maksudnya free download lah. Kalau kita tak register, kita satu hari boleh download 3 saja. Kalau register boleh download lebih daripada 3. So kita download. Dia akan dalam bentuk zip. Okay. Nampak tak ni? So kita boleh edit sama ada JPEG. JPEG kalau gunakan Adobe Photoshop. Kalau nak edit gunakan AI, Adobe Illustrator ataupun APS pun Adobe Illustrator. So buka saja file tersebut. Stop sharing. Download dulu. Sekejap saya tunggu. So ada 2 cara lah. Awak seperti kata tadi, edit grafik tu menggunakan ada apps background remover kan boleh gunakan. Kita pulang lah macam mana. So contoh. Okay, saya selalunya edit menggunakan Adobe Illustrator. Okay. So bila saya download, saya boleh edit. Okay, saya kata background tu saya tak nak ni, tak nak ni, saya nak ni, dan ni favorite ni boleh tukarkan teks ni. Masuk contohnya. Contoh saja. Saya copy balik, saya buat dokumen baru sebab saya nak import semua. So saya nak import ni saja. Saya import kepada file PNG. Contoh. Okay. So PNG automatic akan transparent bahagian belakang. Okay. Kemudian dah export kepada PNG. So dekat Adobe Animate, just import je lah. Contohnya ke stage, kat sini saya purple tu. Ni purple. Okay, so dah siap dah. Okay, so itu cara macam mana nak ambil daripada free pick. Sebenarnya free pick tu berkonsepkan vektor. So itu cara pertama. Cara kedua, copy saja dekat Adobe. Saya buka saya copy dekat Adobe Illustrator. Lepas tu saya dekat sini saya insert new symbol. Okay, berapa ni? Ini saya paste saja, copy paste. Nampaklah pula. Mana dah? Tak tunjuk ni pula. Saya paparan saya tak boleh. Tak tunjuk Adobe ini. Mana? Ni. Bila ni ditanya nak sebagai BMP ke ataupun just sebagai AI, sebagai AI lah. Maksudnya sebagai vektor. So pilihlah sebagai vektor. So lihat dah ada dah. Itu cara kedua. Copy paste pun boleh. Sebab kedua-duanya adalah berasaskan image vector. Okay, insert
Set keyframe. Saya ubah 1, 2. Text tu pun sebenarnya boleh. Dia dah ni. Ni sebenarnya digrupkan So nak tukar teks dia. Tukar je lah. Boleh. So tu cara kedua. Sama ada kita import dulu sebagai BNG dan import ke sini ataupun kita copy saja terus ke sana dan paste terus ke dalam Adobe Animate. Doktor, Cara, ni boleh tukar? boleh. Bila kita tadi macam ni boleh tukar dah sebab dia ikut sekali. Ni. Tapi dia akan jadi group tau. Bila kita copy paste kat sana dia sebenarnya group. So kalau nak ungroup kan double click ataupun control control G. Control apa? Ungroup apa? Control G group. Saya selalu guna shortcut lupa lah. Senang double click lah. Okay. Double click. Kita bila double click tu kita dah boleh adjust text lah. Size dan sebagainya. Tu. Boleh adjust. Okay, boleh. Tak ada masalah. Tengok ni dalam group. Okay. Kalau nak tukarkan color dia pun boleh. Tukarkan warna ni. Dah tukar lah. Itu kelebihan image vector lah. Okey, boleh? Berjaya tak? Pergi ke scene seterusnya. Okey, sekarang boleh saya teruskan? Boleh, Doktor. Boleh. Okey, sekarang kita nak pengguna masukkan nama. Okey, kalau nak masukkan nama, kita perlu buat satu ruangan untuk pengguna masukkan nama iaitu kita masukkan input text. Okay, so gunakan text tool. Pergi pada ni, pada properties, pilih input text. Sorry, ini dia, saya dah pilih ni pula. Okay, saya teraktifkan. Okay, saya gunakan text tool. Saya pergi pada ni. Kalau nak ini static Okay, so saya gunakan input text. So saya buatlah kawasan di mana pengguna perlu masukkan nama. Okay, ini saya buang dulu. Ini input. So anda pun boleh selaraskan dia punya jenis teks. Contohnya saya gunakan Comic Sans juga. Nak warna pengguna bila masukkan nak warna teks tu warna apa? Dan size tu size berapa? Okay, so ini kat sini kita masukkan input text. Okay, kemudian sama juga kita perlu beri nama instant name pada teks ni. Okay, supaya kita boleh kita nanti sistem akan kenal itu adalah input untuk input teks. Okay, so cara dia sama juga lah. Ini kita namakan apa? Ini pun bergantung kepada nama masing-masing nak letak apa-apa. Tapi dalam skrip nanti kena letak nama ni kena sama. So, contohnya input nama saya letak lah. Input nama. Instant name ni. Okay, selain tu kalau nak buat kotak sekali ni dia akan ada pilihan dekat bahagian bawah. Siap ada kotak. Dari mana? Kat mana dia punya tu? Ini secara automatik selalu ada kotak. Ada juga yang kadang tak ada kotak. Okay. Ni. Ni kalau tak ada kotak. Bukan. Ada klik apa dah. Ni.
Saya cari lupa kat mana. Okay. So ini kita namakan Eastern name dia, kita namakan dia sebagai input name. So bergantung kepada masing-masing lah nak letak apa. Kemudian pergi kepada action script ni dekat frame action script, okay, action. Okay, di bawah stop ni tambah perkataan variable input sama dengan string. Okay, so ini menunjukkan bahawa ini adalah variable input name. String tu maksudnya dia boleh teks, boleh nombor pengguna. Tak kisahlah pengguna tu kalau nak masukkan nombor ke apa ke, dia akan simpan sebagai nombor dengan teks. Okay, itu string. Okay, and then kalau pergi tengok lihat dia dekat modul tu ataupun dekat simple modul tu. So tambah satu lagi input teks sama dengan input nama tadi. Nama instant sebelum pergi scene kedua. Okay, sebelum pergi ke scene ni scene 3 lah. Scene kedua pula. Dekat sini tambah input sama dengan input nama. Ini yang saya kata ini kena sama dengan nama instant tadi. Saya letak input, bukan name, input nama. Kalau awak letak masuk nama underscore, telah masuk nama. Ini berdasarkan instant name yang awak letakkan. Okay, so tambah ini dekat ni, dekat action script ni, dekat action layer ni, untuk mengisytiharkan itu adalah variable bentuk input teks ataupun nombor. Kemudian sebelum pergi ke scene ke seterusnya, scene yang sepatutnya, kita letak input teks sama dengan input nama. Maksudnya input teks tu adalah yang nama instant ni dot text. Lepas tu titik koma. Okay, dan bila saya mainkan, kenapa tak berhenti? Itu ada salah. Ya, betul tak? Ada kesalahan. Betul. Betul. Salah. Apa dia cakap tadi? Oh, butang kembali. Saya terdelete tadi ini butang kembali. Ni butang kembali saya buang dulu Saya dah terdelete tadi So sekarang okay, so dia berhenti ke sini. So pengguna boleh mula pergi ke sini. Okay, so itu untuk masukkan nama. Okay, kemudian untuk paparkan nama, okay, tadi kita gunakan jenis input teks. Sekarang kita nak paparkan nama, pergi kepada scene ketiga tadi ni. So kita nak letak sini, so kita gunakan teks tu juga. So, pastikanlah anda bekerja di mana. So bekerja di sinilah. Background apa ni butang butang. Pilih dynamic.
dan letak kat bawahnya lah. Contoh kat sini. Okay. Sama jugalah. Kita setkan dia punya jenis teks. Okay. Dan size. Kalau saya kata nak tambah lagi 40 contohnya. 40. So, ni sama juga. Output nama. Ini bergantung juga kepada masing-masing apa nama yang awak nak letakkan. Okay, kemudian dekat mana tadi? Okay, dekat action script ni. Okay, kat tadi patutnya stop. Berhenti di sini dulu. Okay, ni berhenti di sini. Okay, berhenti pada frame pertama ni, di frame ketiga. So, tambahkan nama. Okay, dot sama dengan input nama. Maksudnya sama dengan ini diambil daripada maklumatnya diambil daripada input text. Okay, itu sahaja. Cuba try test. Mula jah. Lepas tu dia berhenti dekat sini dan dipaparkan nama pengguna. Nama yang dimasukkan tadi. Mudah sahaja. Cuma masukkan, tetapi kena pastikan oh, 09 mula dah 09. Tengok. Kalau di huruf huruf besar pun akan sebiji keluar huruf besar. Okey. So ini saja arahan untuk papar nama. Output tapi kena kena pastikan jangan tersalah. Nama ni kena mesti instant name ni mesti sama dekat ni. Output nama. Kalau awak letak papar nama, so kat sini pun kena papar nama. Okey, so hari ini kita dah berjaya buat butang dan butang tu arahan dia pergi ke scene berapa. Kemudian sebelum pergi ke scene berapa, pengguna nak masukkan nama dan pengguna kemudian nama pengguna tersebut dipaparkan dekat scene tersebut. Okey, itu berkaitan dengan butang, arahan butang, input nama, kemudian output nama. Okey, kalau tak nak kotak, kalau tak nak kotak macam ni lah. So tak ada kotak. Tapi setting ni lari sebab ini setting dia kalau lihatkan properties dia adalah center. Okay, kalau nak alignkan ke tepi, so agak-agak lah. Agak-agak boleh. Saya letak center sikit ni. Saya tarik sini. Okey, cuba try test buat.
Okey, kejap satu lagi. Sebelum saya lupa. Okey, sekarang saya masukkan audio di sini, betul? So, bila perasan tak? Bila pergi ke scene seterusnya, audio tu berhenti. Sebab saya setting saya stream. Maksudnya habis kat mana video audio tu saya letak, habis ke tak tujuh, maksudnya dia akan berhenti ke saat ketujuh. Tapi kalau anda hendak sepanjang perisian ni, pilih event. Tengok beza dia. Masih ada lagi. Okay, so itu beza dia lah antara stream dengan event. Yang lain tu start pun sama, start lebih kurang ikut start juga, macam event juga. Stop maksudnya dia berhenti terus lah. Okay, cuba try test buat. Sambil-sambil tu saya nak jadikan semua ni adalah butang. Warna besar. Saya buang dulu. Insert new symbol. Apa yang saya letak ni? Butang size. Saya masuk gambar. Gambar size. Apa kau tak nak masuk? Okay. Saya nak dia berfungsi macam 3D Satu, dua, tiga, tak berapa. Okay, 1, 2, 3. Okay, sama juga insert new symbol. Dan warna. Kejap BTG, kejap BTN. So, kena konsisten menu warna, mana warna. Insert keyframe, insert frame. 1, 2. 1, 2. Okay. Insert new symbol. Button. Apa lagi tadi? Lupa dah. Size. Warna. Bentuk. Ada. Bentuk-bentuk. Insert frame, insert frame. 1, 2, 1, 2. Insert new symbol. Butang. Nombor. Butang nombor. Menu nombor. Insert. Frame. Frame, insert keyframe. 1, 2, 1, 2. Insert new symbol lagi. Butang. Button. Quiz. Kita cuba buat. Kalau ada masalah boleh tanya. Satu, dua. Insert new symbol. Button. Apa tadi? Ini main.
1212. Okey. Tinggal nak masukkan butang-butang ni, butang nombor. Tak main. Start. Butang kuis. Apa lagi? Butang bentuk. Okay, besar kita kecilkan serentak. Okay. So susunlah. Ikut tajuk masing-masing. Nak belajar apa dulu. Tak bersuruh pusing lah kau ni. Alah, tak boleh yang tu. Okey, sama juga tadi. Kita alignkan supaya sama. Jarak yang sama. Ini pun saya agak lembat sebab dari semalam tak tutup. Okey, berlambat bertindak balas. Susun lebih kurang dulu Kau ikut buat apa dah. Okey. Kalau rasa kecil sangat, kita besarkan. Kau tak ikut apa bersalah. Okey, kalau tak ada, kita sambung pada minggu depan. Kita buat aktiviti. Cuba buat ni dulu. Kemudian isi kandungan tu cuba buat dulu. Buat sekali lah. Contohnya pergi klik nombor. Dia akan pergi ke isi kandungan nombor lah. Masukkanlah konten. Masukkan konten semua. Okey, kemudian minggu depan kemungkinan kita tak ada kelas. Sebab saya ada kursus. So buat dulu ni, siapkan ni, masukkannya buat introduction atau montage, kemudian pergi kepada sini, beri arahan, kemudian pengguna akan masukkan nama, kemudian tekan mula, pergi ke menu. Bergantung kepada papan cerita masing-masing lah macam mana nak buat. Okay? So ini contoh saya buat simple saja. Kemudian kalau dah boleh buat, masukkan isi dah. Maksudnya ini pergi ke scene berikutnya lah. Insert new scene iaitu scene. Ni scene keempat. Contoh ini scene 4. Dan pastikanlah kalau anda dah ubah benda ni, nanti dekat arahan semua ni. Contohnya ni. Okay, ni kalau anda dah ubah nanti, misal kata pergi scene 3 tu anda dah ubah kepada menu. So, pastikanlah dia tukar ikut sebiji nama scene tu. Okay, kemudian dah masuk sini, tambahlah, buatlah apa, isi satu. Sama jugalah konsep dia. Background, kalau nak gunakan background yang sama, copy frame. Dan paste frame. Saya punya tak dipaparkan sebab tak tahu memori saya sebab semalam tak tutup laptop. Okay, so masukkan nama. Maksudnya kalau pergi ke sini, maksudnya dari sini, ni arahan dia pergi ke scene 4, pergi ke sini. Dan kalau nak berhenti, dah baru keluar. Berhenti. So berhenti kat sini, arahan dia stop.
Kemudian nak pergi, misal kata ada, saya masukkan ni, kat sini ada beberapa isi berkaitan dengan nombor kan. So masukkanlah design lah ikut apa awak punya perancangan, iaitu ada butang bags. Okey, so saya nak masukkan lagi butang, layer butang supaya senang kita nak kontrol. Butang next, butang mana next, butang next, butang home. Okey, butang home yang saya buat minggu lepas tu ya. So saya susun lebih kurang macam ni. Okey, kemudian saya kecilkan sedikit lah. Okey. Baik, kenapa dia tak nak ikut tu? Okey. Okey, so nanti arahannya ni ini pergi ke isi, letaklah. Janganlah buat scene yang lain Kalau isi berkaitan dengan nombor ni kat sini, so mungkin pergi ke arahannya nanti butang ni pergi ke scene 5. Gunakan code snippet ni, pergi ke frame. Ni yang tadi kita buat adalah pergi ke scene. Sekarang kita dalam scene tu nak pergi ke frame berapa. So gunakan yang atas ni. Frame ke berapa. Patah balik frame ke berapa. Okay, so ikut logik saja. Okay, so minggu depan memang tak ada kelas. Saya ada kursus. So buat benda ni, siapkan dulu. Kemudian pertemuan akan datang kita buat aktiviti, iaitu contohnya kita buat soalan kuis betul salah, kemudian kita paparkan nama. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita tangguhkan kelas? Doktor rekod kan lesson hari ni, Doktor? Rekod, tapi takut macam tu jugalah blur. Tak pasti kenapa dia blur Oh, so Doktor nak Doktor masukkan dalam e-learning tak? InsyaAllah saya masukkan. Alright. Okay. Masukkan dalam e-learning. Yang gambar, yang video YouTube tu saya masukkan dalam e-learning. Alright. Ada lagi nak tanya? Okay, cuba siapkan ni. Cuba siapkan isi kandungan dulu. Maksudnya kalau menu ni macam saya ni kena siapkan 5 scene Ya, untuk isi untuk nombor, isi untuk saiz, isi untuk warna, isi untuk bentuk. Kemudian quiz. Quiz nanti kita buat. Main nanti kita buat. Cuba simple saja.